in marriage. So, makin meningkatlah ahli dalam masyarakat itu yang tidak berkahwin lagi. So, apa keperluan kita seksual tadi? Maka zina lah yang akan meningkat. Struktur keluarga juga makin mengecil sekarang. Tu yang anak kita dulu, anak orang dulu dia nama dia semua nama satu-satu. Meluk, ikan, kembang, melati gitu je kan. Sebab ramai. Hari ni anak kita 2, jadi seorang tu lah anak nama 4-5 orang atas orang ni. Muhammad Anwar Syamil, saya selalu juga dengan anak saya Syamil. Nama Syamil ni 3 orang. Muhammad seorang, Anwar seorang, Syamil seorang. Semua meletak kan, ayah letak kat dia seorang. Itulah antaranya okay. Kalau kita tengokkan pula ini kalau dari sudut nak tunjukkan keluarga, kekuatan keluarga hari ini, kita kena ada 10. Kita kena ada komitmen. Saya ucapkan terima kasih bagi pihak anak-anak tuan-tuan perempuan kerana sudi datang cakap kat anak-anak kita untung korang nampak mak ayah ni masih lagi pergi belajar, masih lagi ni sebab nak menambahkan ini. Komitmen to the family, assumption, respect and trust. Ini penting sangat. Yang antara 3 tu yang paling besar adalah trust. T-R-U-S-T. Yang ni saya tulis dalam talian hayat buat isteri dalam saya punya FB. Saya kata ingat orang lelaki kepercayaan orang perempuan ni dia macam kaca kalau tak pegang dia berderai. Kalau cala je abang dia tak cala sekali dia berbekas bekas sampai bila. Jadi itu tadi kan Ustaz Zul tadi kata tapi kadang-kadang perempuan, suami kita tak bagi tahu kita yang dia rupanya nak buat cawangan lain tu sebab kita juga. Kita pula jenisnya bila dengar je tu jadi macam gila. Cubalah cool sikit. Kata bang, kalau awak nak buat cawangan lain, belum bagi tahu. Tolong bagi tahu. Sebab itu ada kepercayaan di situ. Kalau kita tak boleh percaya dia, dan harap kita nak percaya dia kepada macam tu lah, kemaklah tu hati kita kan. Communication yang baik, communication bukan hanya percakapan, tapi mimik muka ni yang paling penting. Macam mana cara kita express love, macam mana cara kita minta maaf. Selalu saya sebut ni kan, ada orang kata cakap sayang itu melalui kata-kata, melalui hadiah, melalui masa yang diluangkan bersama, melalui khidmat bakti. Kahwin aja resign terus. Nak kerja dengan saya yang nak gosokkan, saya nak hantar suami saya, saya nak duduk di rumah tunggu dia. Gitu tu ini memang itu cara dia. Yang akhir sekali sentuhan fizikal. Saya selalu kata saya ni sentuhan fizikal. Ustaz tu kalau minta jalan kena pegang tangan saya. Bukan saya tak boleh nak minta jalan. Saya dah pusing dunia ni seorang. Tapi kalau Ustaz tu ada, seronok benda kalau dia pegang tangan saya tu minta jalan. Maknanya dia bagi tahu kat dunia, wahai dunia, this big mama beside me is my wife. Pernah sekali Ustaz tu cuba dia minta dulu, saya dia tak ni, saya tertinggal, dia patah balik. Ambil tangan dia. Peganglah, kita pun buat-buatlah. Kenalah berpegang kan. Tapi sebab saya punya bahasa cinta saya gitu. Ada orang tak nak. Saya nak pegang. Ingat betul. Ada juga kan. Macam tu lah, tu kena tahulah. Ada satu lagi bahasa minta maaf. Yang ni daripada Gary Chapman yang sama. Kata Gary Chapman, saya baru ada buku dia, tapi saya dah baca dia punya synopsis. There's 5 ways to express apology juga. Ada yang cukup dengan bila orang tu kata, ada antara tuan-tuan yang tengah bergaduh ni, sebabnya minta maaf tak boleh diterima lagi. Cakap dia tak terima lagi. Tak tahu dah 2 minggu minta maaf, masih tak terima juga. Sebab tuan-tuan tak guna bahasa yang betul. 5 bahasa. 1, ada orang dia cukup kalau kita kata I'm sorry yang cukup. Selagi dia tak dengar I'm sorry yang tu, dia tak akan maafkan. Tapi bila dia dengar je, lembut hati dia tu. I'm sorry, okay. Masuk SMS sorry, letak kat billboard I'm sorry, apalah letak kat wall, ikutlah. Tapi I'm sorry dia nak dengar. Ada orang tak cukup I'm sorry, dia kena kata I am wrong. Mengaku accept your responsibility. Abang salah lah. Sonok je dengar tu. Selagi tak dengar tu, tak akan maaf ni. I'm sorry I'm wrong. Okay.
ya. Yang ketiga, dia mesti ada restitution, mesti ada compensation. Tak cukup I'm sorry, I'm wrong, kena ada tanda berdamai. Kalau tak itu bahasa cinta. Kalau bahasa cinta dia kata-kata, tulis surat panjang, ya, abang menyesal, ya, seluas langit dan bumi, ya, okey. Yang itu isteri kata-kata lah, ya. Kalau yang jenis pemberian hadiah, maknanya dia rasa disayang kalau dia beri hadiah, rasa ni cik abang kena beli cincin baru, ataupun kereta baru, betul? Bukan okey lah, apalah. You know your wife better, ya. Ustaz Zul tu untung saya punya bahasa bukan bahasa hadiah, so tak payah bagi hadiah apa tak ada. Kalau bagi hadiah seronok aja kan. Okey, yang ketiga, keempat, apa tadi? Okey, yang keempat mesti ada, ya, keikhlasan taubat nasuha. Repent, kena ada nak repent, nak betul-betul bertaubat. Maknanya abang janji tak buat lagi. Ada orang minta maaf, tak maaf lah. Abang nak buat lagi tak? Tengoklah. Kita boleh tahu. Mesti abang janji tak buat lagi. Kena angkat tangan. Angkat tangan. Kaedah lagi teruk kita angkat tangan. Saya dengan yang berjanji. Kena pergi Suruhanjaya, sumpah kena. Okey, yang itu yang keempat. Yang kelima ni dia mesti ada tanda prostitution. Yang keempat tadi dia mesti ada sincerity. Maknanya kita betul-betul tak nak ulang lagi, ya. Yang keempat tu maknanya dia berusaha, ya, untuk tak buat lagi salah tu. Yang saya beritahu. Ada orang kadang dia minta maaf, dia apa jelah, apa tak buat lagi lah, tapi dia buat lagi. Itu memang siap tu, ya. So responsibility, morality, saya suka yang ni. Dia kata family tu yang nak kuat mesti ada spiritual relationship. Perkahwinan kita tuan-tuan perempuan sebenarnya bukan hubungan fizikal, dia hubungan spiritual. Kita bukannya nak jadi suami isteri di dunia je kan, dekat akhirat nanti pun nak sama, ya. Memanglah nanti cik abang ni dapat ramai lah isteri-isteri lain kan, ya, bidadari kan. Arwah pak saya selalu pujuk mak, ya, mak ada di rumah. Mak saya selalu kata, yalah orang lelaki nanti kat syurga banyaklah bidadari dia. Saya pernah dengar bapak saya cakap, yalah awak jadi ketua bidadari tu. Betul lah kan? Betul. Yang itu insyaAllah. So, yang ni yang saya katakan tadi, crisis management and conflict resolution. Kerana kita tak boleh nak uruskan konflik kita di rumah, maka kita perlu bantuan luar. Siapa kita nak minta bantuan? Siapa? Mesti orang yang kita betul-betul percaya. Kat sini kalau kita ada mak ayah duduk sama dengan kita atau duduk seperti, bagus juga kita ni jauh dengan mak ayah sana. So kita akan cuba ikhtiarkan lah, kalau boleh kat sini, ya kan. Kita dalam damai ni kita mungkin kata ada a few yang kita identify dan kita kena bagi juga training and skill, ya. Tak boleh jugalah nanti sekarang dia jadi krisis management, dia pula krisis suami isteri. Ya? Dia kena dua-dua, dia tak boleh seorang. Dia kena suami jumpa yang suami ni, isteri tengah jumpa kita. Nanti biar suami isteri ni akan bincang pula, ya. Okey. Ni kita kena yang krisis individu dan okey. Saya pergi kepada masalah sekarang. Apabila masalah dalam keluarga tu banyak, ini antara masalah ni. Kita akan dapat yang ini lah, masalah gejala, ya, seksual dan reproduksi yang kita tengah hadapi. Kehamilan, penguburan dan kita kelamin semua ni. Saya pegang perempuan, seminggu saya bercakap ini je, dia berjemur lah, ya. Jangan cepat-cepat je slide tu. Maknanya, dia kan akarnya daripada bawah ni. Kurangnya pengetahuan moral dan agama. Itulah kadang perempuan, kita hari tu pilih suami kita, apa kriteria? Dan saya minta maaf nak kata, kadang-kadang program memang selalu yang perempuan lebih ramai. Kat mana suami? Agaknya hari tu kita tersilap pilih suami. Kemarin, bukan tanya kau, ceraikan saya cari suami baru, tak. Tapi, itulah hari tu cari yang handsome aja, contohnya. Cari yang handsome aja, yang ada pangkat aja, contohnya. Agama ni, alah tak apalah. Itu nanti kita banyaklah kena bayar tu kadangnya. The price is very high, ya? Kau tak tahu solat, tak tahu mengaji, kita yang kena jadi imam kat dia. Dan dia tak pas Al-Fatihah contohnya, jadi inilah dia, ya, akar umbinya. Kita dah tanam, akal perempuan ada masalah dalam keluarga dengan anak-anak sekarang, dan kita refleksi. Penting ni, kalau kita tak boleh nak baiki, ya, kita dah tanam benih-benih pelanggaran hukum Allah ini dulu, ya. Maknanya
biji benih itu yang kita tanam, akhirnya tumbuhlah ranting-ranting seperti ini, akhirnya berbuahlah dia macam ini buahnya. So macam ni kita nak buat buah ni? Kita kena tangani lah. Dan ya, kalau ikutkan kita potong, kita tebang ni, kita tanam pokok baru. Ya, tapi tak apa, inilah dia masalahnya. Kalau tahu punca tu, insyaAllah kita boleh betulkan. Implikasi gejala zina banyak ya. Kehamilan tidak dikehendaki, unplanned, unintended, unwanted. Tidak diduga, tidak direncana, tidak dirancang, tidak dikehendaki. Pengguguran. Baru ni saya belum publish lagi data ni. 5,200 remaja daripada 10 tahun ke 24 tahun ya, kita buat di negara ni, kita buat kajian. 295, hampir 6% mengaku telah ada hubungan seks ya, dari ni sekolah sampai ke universiti, termasuk budak yang tercicir. Nanti kita nak tengok risk factor, apakah risk faktornya ya, dan apakah faktor pelindung. Daripada yang 295 ni, 63% lelaki. Betul lah macam Ustaz kata, lelaki ni yang kita kena ajar dia supaya dia menjauhi zina ya. Saya punya kempen anda bijak jauhi zina, kalau pergi sekolah-sekolah buat perempuan ni. Saya kata kenapa buat perempuan ni cikgu? Buat perempuan ni lah yang kita kena didik. Saya marah ni, buat perempuan ni balik. 63% tu budak lelaki. Lain kita tengok juga attitude dia. Kalau budak lelaki ni kita boleh didik untuk mengurangkan zina tu, budak perempuan sah-sah turun lah ya. Okay. So pengguguran kadang-kadang mak ayah yang buat ni. Mak ayah bila anak tu dah mengandung, cari mengandung ya. Duit ada 500. Ni nak beritahu ni 500 ya. Okay. Kelahiran anak tak sah taraf, pembuangan dan pembunuhan bayi ya, penularan jangkitan kelamin. Hari ni budak lelaki ya, budak lelaki muda paling ramai ada jangkitan kelamin. Selalu kalau saya sekolah-sekolah, pengguguran, kehamilan, budak lelaki buat yang relax sampai jangkitan kelamin, saya kata, ni kau punya. Mau dia diam. Ya? Saya macam biasa lah, tak pergi jumpa doktor. Kencing sakit, keluar lana, semua tak jumpa. Sampai tak boleh kencing 3 hari. Kawan-kawan saya yang dekat primary healthcare, maknanya cikgu doktor-doktor di klinik-klinik biasa, dia kata peningkatan budak-budak lelaki ya, balik sekolah pakai uniform lagi, singgah klinik ya. Dah ada sakit ya, dah ada macam luka-luka. Okay. HIV AIDS ya, sekarang ni 60%, 68% pada golongan kurang umur 25 tahun. Baru nak start hidup ni dah dapat HIV ya? Dalam tempoh 10 tahun memang akan dapat AIDS semua. Dan keruntuhan institusi keluarga dan kecelaruan asas keturunan ni malah ya, bila dah tak tahu, bayangkan ya, bila mengandung ni tak tahu ni bapaknya yang mana ya, tu hari ni saya baru dengar lah ni, bila bincang dengan pegawai Jawi, dia suruh tahu. Hari ni kalau nak berzina, bila kita keluar kerja ni perempuan ni ya, tuan-tuan kena jaga sangat akhlak ni ya, kena jaga ikhtilat ataupun pergaulan ni. Hari ni kalau nak berzina, suami orang isteri orang. Kalau pegawai Jawi kata, kalau nak bina satu masjid, doktor, runtuh 2 masjid dah sebelum tu ya. Yang suami ni ceraikan isteri dia, yang isteri tu bercerai dengan suami ni, dan kahwin ya. Berzina tu dah memang kerap lah ya. Jadinya tengok-tengok mengandung ada suami ya. So tak payahlah yang seorang lagi tu bertanggungjawab. Jadi bila lahir tengok muka buah pula. Tapi kita ni pula pasal Melayu ada kenal, setiap hari menghadap bos tu, kenal lah muka bos tu. Kalau kita buat DNA nya, orang tahu ini anak zina. Dia bukan anak luar nikah, dalam nikah, tapi bukan nikah mak dengan ayah yang itu ya. Ni meningkat ni ya. Ni anak tak sah taraf Melayu Muslim kita ni. Ini kalau bisnes bagus ni, tahun lepas 16,000 gitu untung, 16 juta. Tahun ni 16 juta setengah. Tahun lepas, tahun lebih 7. Ini kalau bisnes okey, ini bukan bisnes. Perempuan, tuan-tuan, jangan rasa alhamdulillah anak-anak saya baik-baik, seorang hafiz tu, seorang ni. Don't get that false feeling of security. Anak kita bila begitu ramainya lah anak tak sah taraf, tak mustahil anak kita nanti mungkin menantu kita salah seorang daripada ni. Dah anak kita dah jatuh cinta, tengok trace, anak tak sah taraf macam mana? Ni pembuangan bayi ni. Pembuangan bayi ni saya pukul lalu hati. Sebabnya saya ada sekali tu staff
profesor dari India datang. Dalam tempoh dia seminggu di KL ni, 2 cerita dalam surat khabar tentang bayi dibuang. So dia tanya saya, kawan-kawan, kata, you know how poor we are? You tengok Slumdog Millionaire kan? So the whole world know how poor India is. But we will never throw away our babies. Kami tak akan buang anak kami. Kenapa itu orang buang ni? Nak jawab macam baik mana? Saya ada teorinya ni. Kenapa dibuang ni? Kalau masyarakat kita ni, nanti kita akan pergi kepada attitude ni. Kat situ kan saya akan sentuh balik. Ini bilangannya yang meningkat lah, ya. Bayi ni, ya, kalau tengok ditemui pagi-pagi tu di atas rumput. Saya doa sangat, janganlah, ya, alam damai ni nanti ada macam ni. Perempuan, kita kena jaga anak-anak kita, baik lelaki, especially lelaki dan perempuan, kat alam damai ni. Ya, sedihnya lah kalau punya, katalah, ya, rumput bunga ros 10 pagi yang saya tanam kat depan rumah saya tu, tiba-tiba ada satu bayi yang letak kat situ. Kata ahli ni banyak sangat sekarang rumah bayi, aku bagi kau. Sedihnya lah. Bayi ni, kalau ikut saya yang doktor ni, ini easily 3.2-3.4 kg. Comel kan. Yang kat sini ni, yang mungkin tak nampak, tapi ada kotak kecil kat sebelah tu, kotak rokok. Kotak rokok yang dah busuk lah. Kalau ada sebiji, ada sebatang pun mesti tak ada dia kat atas rokok tu. Mesti masih dekat poket ni kalau tuan-tuan yang rokok tu. Sekarang orang perempuan pula masuk dalam beg Gucci dia ke, ya. Tapi bila dah kosong baru dibuang. Budak ni tak pernah dipeluk, tak pernah didakap. Kotak tu sebenarnya lagi mulia dia ni. Penguburan ni, ya, kita nak kata kat anak kita 8 minggu pun sebenarnya dah ada dah kepala, tangan, walaupun belum jadi tulang, ya, belum jadi tulang-tulang. Jumpa kat bawah pokok lah. Ni buang bayi ni, ya, macam-macam lah. Sikap mak ayah pula hari ni, ya, memang cukup liberal ni. Biasalah orang muda, ya. Bila dah mengandung tu, budak-budak ni cepat je. Salah pakcik ni tak tahu jaga anak orang. Ya, ada staff saya, anak dia agaknya dah lanjut dah sikit, usia 29 bertunang. Happy ni dia, ya, balik datang ke office tu. Alhamdulillah lah sekarang Kak Long tu dah bertunang. Kalau tak dulu risaunya kak, ya, pergi kerja, balik kerja tu naik LRT tu lah, tu naik LRT sekarang tu, pergi berjemput, bapa balik berhantar. Siapa yang jemput hantar ni? Itu dia lah dia. Happy benar mak ni. Nak kahwin dia dekat bulan depan? Taklah, 3-4 tahun lagi lah. Saya nak pengsan dari situ. Ya, saya kata kalau apa-apa jadi anak akak tu, jangan datang ke saya. Macam tu je lah kan. Aku awal-awal dah disclaim lah. Itulah dia tu, mak ayah macam tu pula. Ya. Anak kita pula, bila sebut je pasal seks ni, bukan anak, maknya pun macam tu. Ya, pengayah dia pun. Ya, alahai malulah, ya, macam tu. Yang tengah ni ramai ni. Bestnya, especially budak lelaki. Yang mata dia terkeluar, terjojol-jojol, ya. Keluar lele-lele, hai-leo dia. Saya pernah bagi talk dekat satu sekolah, tak nak cakap kat mana lah. Biasalah kan kita nak bagi tajuk dia remaja dan seks. Tapi masa tu saya tak tunjuk lagi, ya, first slide tu. Cikgu kaunselor ni kata, pelajar-pelajar sila turun, dekat PA system ya. Ceramah ya, telah bersedia untuk memberi ceramah. Budak-budak ni masuk, drag, dia fit kan ya. Kau tahu je lah kan. Kata cikgu buka slide saya yang first tu. So buka dia tu. Remaja dan seks, apa yang anda patut tahu? Berlari. Saya kata betul ni, lari. Baru lagi. Lari datang. Sekejap penuh. Ya, penuh. Lepas tu saya tengah ni, saya baru nak start. Kaunselor kata, Prof, saya nak ucap tahniah. Apanya saya belum cakap lagi ni. Prof nampak kat yang depan tu. Saya kalau rostrum saya memang kena depan budak lelaki. Tapi macam selalu, organizer letak depan budak perempuan. Saya kata tak nak, saya nak depan budak lelaki. Dan budak lelaki ni dia kalau dekat sikit baru dia attention kan. Kalau tak dia curi kawan lah dia ni. So kata Prof tengok yang depan 5 orang tu Prof. Itu taiko sekolah. Taiko sekolah tak pernah hanyalah nak duduk depan. Rajanya di belakang tu lah mengacau. Dia kata kalau ada buat ceramah kejaya ke apa, lepas tu 5 minit hilang lah. Panjat pagar kan. Ini duduk depan. Ya, duduk depan tu. Saya dah start je, banyak tanya. Ya. Sampai dia kata nanti kejap, kita dah habiskan dia dulu. Betul. Dia kata, so Ken adik tu apa dia kata?
Terus kena ni apa pula kan? Alah, yang orang kata kondom-kondom je lah. Itu rupanya. Selamat ke tu? Cerita tu. Bila saya cakap pasal gejala-gejala penyakit kelamin, diam tu, pucat lesi. Pasal apa? Nampak benar dia orang ni Dan anak-anak kita pula perempuan ni, saya yakin anak perempuan datangnya anak baik-baik ni. Anak-anak perempuan dekat sekolah tu innocent lah, macam-macam perempuan juga lah dan tuan-tuan mana. Kita ada masalah sekarang ni sebab bab seks ni nanti budak-budak yang kelas belakang tu nanti yang terror tu. Dia tengok pornografi hari-hari, dia pun pernah berzina, jadi dia sombong tu. Yang anak-anak kita yang bagus ni langsung bodoh buat ni pula. Sebab kita dalam tak mengajar, sebut aja, dia carut. Ni lucah ni. Yang anak kita langsung bodoh. Tahu tak macam mana dia punya interaksi kat sekolah? Budak-budak ni kata, alah kau mak surau bukan tahu. Anak kita pula rasa, alah aku tak tahu. Belajar dengan budak bodoh juga. Minta maaf lah kata. Sebab mak ayah tak bagikan maklumat. So dia akan dapat maklumat yang sama trash dengan yang budak-budak. Oleh sebab tu, alhamdulillah sekarang ni saya pendidikan seksualiti ni, kalau ke sekolah-sekolah sekolah Islam ni pun, dia orang memang kena ajar. Sebab kita nak anak-anak kita tu, dia pula mengajarkan kau ni. Itu salah lah, mana pula. Aku tahu lebih dari kamu, tapi maklumat saya maklumat yang betul, maklumat yang diletakkan di dalam nilai-nilai agama. Jadi macam mana nak bercakap apabila dia memberikan kesan begini, efek ni. Alamak dahsyatnya. Kasih story sikit sama goyang beg, itu adalah yang ini ni pun dah nampak dah. Bila nak habis ni boring gila. Yang ni yang very innocent. Dia memang kalau belum sampai balik tu bodoh memang lopong, tak faham. Dan saya tahu sebab mak ayah memang tak pernah prime. Dia tak pernah bagikan ni. Yang ni yang saya katakan, sikap anak kita. Kenapa yang dia orang sampai buang anak ni? Mak ayahnya sikap ni masihlah dari tradisional ya. Tapi anak-anak kita ni sikapnya. Kajian yang dibuat oleh kawan saya Mazrin ni di UiTM. Dia tanya 727 orang pelajar 18 ke 25 tahun daripada IPT dan IPTA, IPTS. Ini bilangan budak-budak yang menjawab ya kepada penyataannya. Dah saya baca. Saya percaya tak mengapa untuk remaja belia lelaki perempuan berciuman, berpelukan, menyentuh satu sama lain. 50% kata ya, tak apa. Tapi kalau kita tengok budak lelaki yang betul-betul mengatakan ya, sebab 60% kata ya. Budak perempuan 45%. Mana budak perempuan tu lebih ramai yang kata tak boleh. Saya percaya tak salah untuk remaja belia lelaki perempuan mengadakan hubungan seks sekiranya mereka mencintai sesama lain. Ni yang horror sikit lah. Yang tu turun 25% yang kata ya boleh, 75% kata tak boleh. Itu yang budak-budak kata, alah bro, kita ringan-ringan je lah. Bukannya berat-berat, walau ringan dan berat. Itu yang kita kena didik dia dalam Al-Quran. Kita wala taqrabu zina, dekat pun tak boleh. Dia pasal kalau dah ringan-ringan mesti berat ni. Tinggal tunggu masa je. Kalau saya ringan-ringan je prof, tak berat, tunggu besok lusa. Masuklah berat macam tu. Itu sikap anak kita. Ringan-ringan tak apa, berat tak boleh. Tapi tengok antara lelaki perempuan ya, bila kita tengok memang 1/3 budak lelaki kata boleh, okey. Budak lelaki juga, budak perempuan hanya 20%. Nah, seorang remaja perempuan kehilangan kehormatan dan harga dirinya sekiranya dia melakukan hubungan seks sebelum berkahwin. Cakap macam tu. 53% kata ya. Maknanya kedaraan ini ataupun keperawanan itu masih tinggi nilainya dalam masyarakat kita. At this point of time, tak lama lagi habis juga tu. 60% anak perempuan kita kata saya memang akan kehilangan kehormatan harga diri saya. Tapi budak lelaki hanya 42%. Yang lagi 58% kata tak apa dah. Kita terbalikkan statement tu. Seorang remaja lelaki pula akan kehilangan kehormatan harga dirinya sekiranya melakukan hubungan seks sebelum berkahwin. Yang ini drop ke 25%. Maknanya hanya 1/4 anak-anak kita daripada 700 lebih tu yang mengatakan ya, dia akan kehilangan kehormatan harga diri dia. Maknanya keterunaan tu dibandingkan dengan keperawanan memang tak value dalam masyarakat kita. Nyatanya hanya 19% saja budak lelaki yang kata ya, saya kehilangan. Budak perempuan masih 29%. Sebab dia kalau dia menghargai keperawanan dia menghargai keturunaan juga. Tapi kalau budak lelaki tu tak peduli dah dengan dia punya keturunaan, peduli apa dia dengan keperawanan? Berpintar-pintar lidah tu.
Yang sebut ni. Inilah dia. Budak perempuan yang lain takut hilang darah, takut nanti kan mengandung. Adalah juga yang break-break. Budak lelaki, kita tak ajar dia. Ya? At least jadilah gentleman. Apa dia gentleman? Saya ingat cikgu saya English dulu dekat Sri Putri. Saya sebab Sri Putri kan, gentleman ini kan, is really very valued. The gentleman is when you feel safe when you are with that man. Itu gentleman. Kita rasa selamat ada orang lelaki tu. Hari ni ada yang kata selamat. Orang lelaki pandang dan duduk perempuan dia pump dia, sapu je. So tak ada gentleman tu. Saya selalu kata, agaknya kalau berzina ni keluar nombor lah kat dahi ni. Orang lelaki sekali zina, satu. 3 kali zina keluar 3. Tu yang baru 372. Barulah agaknya dia nak menjaga kehormatan ni. Tolonglah perempuan ya. Kenapa kita ada masalah nak mendidik anak lelaki? Ya? Anak perempuan kalau dia balik, sekarang ni balik di awal ya. Yang tu saya nanti saya akan uraikan ni. Tapi yang anak perempuan dia balik, kita tahu dia balik. Sebabnya dia dah tahir. Paling tidak kena cakap nama ayah, kena beli kakak. Dia tak ada duit lagi. Ya? Hari ni ayah beli selamba je. Kita dulu, dia balut lah macam apa lah kan ya. Saya ingat saya dulu koperasi, saya duty kat Sri Putri ni, semua perempuan. Patutnya tak apalah, kau nak pegang kad tu jalan pun tak apa, semua orang pakai. Ini tak kena balut dulu. Cikgu kena balut dulu, kata balut ya? Saya pun masa tu fikir apa kena balut ya, dari balut, kami lah kena balut semua kad tu kan, kotak dia. Macam tu lah punya ni. Hari ni kita buat iklan lagi. Dia ada panjang dia 25 kan, dia beres macam tu. Okey, bukan nak kata macam mana, tapi ini dia. Anak perempuan balik kita tahu. Anak lelaki, saya pernah tanya satu kelas 50 orang budak form 5. Dia ada balik kan? Dah kan. Hari tu masa kau balik, bagi tahu siapa? Ada tak bagi tahu siapa? Satu kelas tak bagi tahu siapa-siapa. So anak lelaki hari ni, dia masuk ke alam remaja dewasa dia tanpa siapa-siapa membimbing. Anak kita perempuan kalau dia ini salah satu pendidikan seksualiti paling penting. Bila anak kita dah balik, lelaki atau perempuan, kena ada briefing tu. Duduk serius, one on one. Arwah bapak saya tu dia buat. Saya dapat period umur 12 tahun, 11 tahun. Dalam kita nangis-nangis kan. Padahal mak saya beritahu ni, tapi kita biasalah kan ya, risau, takut. Tengok kalau ada anak-anak perempuan baru datang period, dia menangis-nangis tu, tolonglah ambil cuti. Ambil lah cuti. Mak ni pun kerja macam nak rak. Macam kalau 2 minggu you tak datang kerja, habis collect office tu, cuti, ambil EM, stay with your daughter, because she needs that assurance that everything is okay. Kita sebagai ibu dan ayah, bila anak tu datang period, sujudlah syukur anak kita normal. Tak payahlah buat kenduri, letak dia. Kenapa anak saya datang period? Tak payah. Itu tak payahlah. Tapi kita syukur. Syukurlah anak kita normal. Normal boleh jadi wanita yang baik. Lepas tu kita kata, barulah dia rasa dia takut. Okey lah, kau takut darah perempuan keluar daripada tempat yang ini pun satu hal kan. Kita ada mak-mak ni tak, jangan sebut yang mana-mana pusat bawah ni. Yang disebut dia apa? Kita punya yang bukan-bukan. Kita punya yang bukan-bukan tu keluar darah. Yang bukan-bukan maksudnya. Macam itu cara mendidik anak ni. Jadinya ya, bila anak tu ni, kita cakap kat dia. Itu bapak saya cakap sama bapak saya. Mak saya tu sebelah. Tahan, sekarang dah besar. So dia betul lah, ingat lagi ya. Mula dulu kalau hal buat baik, bapak dengan mak dapat. Sebab kami ni bagus. Kalau hal buat nakal, kadang-kadang saya cubit jambu sebelah kan, bapak saya marah. Yang itu tu mak dengan bapak yang dapat dosa sebab tak didik baik-baik. Tapi mulai hari ni, sebab dah balik, dia menterangkan pada saya tentang taklif. Saya bertanggungjawab sekarang. Anak-anak kita remaja ni, dia macam carefree je, tak ada responsibility pun. Pada muka kita. Dia kata mulai hari ni, bapak saya kata, kalau buat baik, malaikat kanan tulis. Kalau buat jahat, malaikat kiri tulis. Ada buku nama Halina. Saya menungil. Sedih saya kata, kalau boleh bapak saya sampai berbila lah ya, ambil akaun saya ni. Tak rupanya. Saya ingatlah seminggu tu buat baik je. Seminggu je lah kan. Anak lelaki pun kena tu. Siapa yang tahu anak lelaki kita balik? Anak
lelaki kita balik macam mana? Ya, tanya. Dah mimpi? Belum.